Di mana mereka gagal, kita boleh. Dan kita akan terus boleh. You ask the question and I've answered it. You want the answer, we change the government. And then you can come back and talk to me. Wait a minute, wait. That's my... Wait, sit down. Yeah. When I'm talking, you sit down. Sit down. Wait, sit down. I'm talking. You ask questions. I'm answering. Sit down. Details undang-undang. Biar habis dulu. Biar habis dulu. You tanya soalan, mesti terima jawapan. You understand? No, I want to hear No, hold the on. undang-undang. You see, The undang-undang. Habiskan listen jawapan to dulu the lah. speaker lah. Have respect to the speaker. Habiskan jawapan dulu. Nanti You ask the question, you receive the answer. No, you have not Wait answered a my minute. question. Wait a minute. You have not answered my question. I'm trying Okay, to answer. alright. Thank you. So you Please. sit down. I know you're very handsome and all, but you sit down first. The next Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang, kita telah pun mula proses ini beberapa tahun sudah, yang adalah sebahagian daripada agenda rumah mampu milik kita, di mana kita lihat apabila ada perancangan pembaharuan semula ini, kita boleh lihat lebih perumahan yang daya huni nombor satu, dan lebih perumahan, lebih unit perumahan untuk senarai kita yang menunggu. So untuk Pulau Pinang, di peringkat ini kita ada satu plan Indo, Dato' Speaker, untuk kedua-dua rumah mampu milik dan juga rumah mampu milik melalui kaedah pembaharuan semula, di mana kita telah kenal pasti 14 projek yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang, iaitu dengan komposisi 9 projek rumah mampu milik. Yang pertama kita sudah pun selesai dan akan mula tidak lama lagi. Itu di bahagian pulau. Yang kedua di bahagian seberang juga tidak lama lagi. And then untuk pembaharuan semula kita ada 5. And untuk pembaharuan semula kita sudah pun akan mula dengan satu di bahagian pulau tidak lama lagi. Dan kita sedang merancang dengan secepat mungkin untuk satu lagi di seberang. Dan projek URC Padang Tembak adalah salah satulah daripada yang disenaraikan untuk kita lihat bagaimana kita boleh buat pembaharuan semula. Cuma di Padang Tembak, ia adalah projek yang I would say terlama. It is one of the oldest housing schemes in Penang dan mempunyai terlalu banyak unit banding dengan yang lain. Jadi ia mengambil sedikit masa yang lagi, tetapi sedang dikaji dan kita harap boleh dibuat. Jadi Dato' Speaker, kerja-kerja awalan seperti draft kajian, feasibility, bancian penduduk, pengesahan hak milik tanah, kita akan mula pada tahun hadapan. Terima kasih. terima kasih. Dan terima kasih kepada rakan saya daripada Pengkalan Kota atas soalan yang serupa juga berkenaan URC. Tetapi I think saya perlu jawab kerana soalan rakan saya ni lebih terperinci, iaitu hendak lebih maklumat terperinci. So, apakah status terkini of course tentang pembaharuan semula, and then adakah kita bercadang untuk memperluaskan skim pembaharuan? I've mentioned just now, kita sudah pun ada 14 projek RMM dan juga URC. I will not go into that. Tetapi mungkin untuk maklumat semua rakan saya di sini, saya hendak nyatakan secara terperinci lah, Dato' Speaker, at page 2, tempat-tempat yang kita sudah pun kenal pasti dan sedang bergerak dan melangkah ke hadapan. Yang pertama, seperti mana saya nyatakan, di Bayan Baru Masuri 5 Point Blocks. Status dia, projek telah bermula, di mana sesi perundingan bersama pemilik petak telah selesai diadakan dan pelantikan perunding telah pun kita laksanakan. Dan proses pelantikan pemaju juga telah bermula dan dijangka pentaulian pelantikan pemaju akan selesai suku pertama 23.
Yang kedua Dato' Speaker, adalah di Taman Free School, iaitu juga di bahagian pulau. Proses kajian kebolehaksanaan awal dan bancian penduduk sedang giat dilaksanakan sekarang. As I said just now, I mentioned this just now. Sebelum pelantikan konsultan dan pemaju kita susuli dengan. And then we have, as my friend from Padang Tembak tadi, Kebun Bunga nyatakan tentang Padang Tembak, proses kajian kebolehaksanaan awal dan bancian penduduk sedang giat juga dilaksanakan sebelum kita boleh melantik konsultan dan pemaju yang kita akan susuli kemudian. And then on seberang side, Dato' Speaker, Taman Siakap kita ada di seberang Perai Tengah, iaitu juga sama seperti saya nyatakan, proses kajian kebolehaksanaan awal bancian penduduk sedang juga dilaksanakan sebelum kita susuli dengan pelantikan konsultan dan pemaju. Sama juga dengan Rumah Pangsa Mak Mandin di seberang Perai Utara. Sama status dia, Dato' Speaker, iaitu proses kajian kebolehaksanaan awal dan bancian penduduk giat dilaksanakan, and then kita akan susuli dengan pelantikan konsultan dan pemaju kemudian. Saya alih kepada soalan juga daripada rakan saya daripada Pangkalan Kota. Di Pulau Pinang kita mempunyai satu keluasan tanah berjumlah 1,409 km persegi, iaitu bersamaan dengan 348,172 ekar. Dan kita selalu melihat untuk menambah simpanan tanah untuk tujuan pembangunan melalui pelbagai kaedah. Dan ini termasuk kaedah penambakan tanah. Sebagai satu negeri yang merupakan negeri yang dikelilingi air, kita banding dengan semua negara lain sebegitu rupa, cara hadapan adalah melalui penambakan. Itu saja. Tak perlu pergi jauh. Kita lihat pada Singapura, kita lihat pada Hong Kong. Itu sudah berlaku. Dan kita sedang merancang dengan sebaik mana boleh agar ia dibuat tanpa menjejaskan apa-apa pun. Dan itulah apa yang kita hendak buat. Dan ini adalah satu kaedah untuk kita lihat, satu kaedah untuk menempatkan ataupun merumahkan generasi muda kita. We have to look forward. We cannot be living at the present without looking forward in the interest of our future generation. And that is what this Penang State Government is doing when we have such projects. Dan saya telah pun menyatakan, selain daripada itu, saya telah sebut pada pagi ini pelbagai jenis kaedah lain yang kita ada untuk merumahkan generasi muda kita, iaitu dengan URC. Satu blok rumah 5 tingkat kita boleh naikkan kepada 10-15 tingkat. Setiap orang di situ dapat satu rumah yang lebih besar dengan fasiliti dan kemudahan yang lebih baik. Dan senarai menunggu kita dapat habiskan kerana kita ada unit-unit yang lebih. Now this is basically what we are trying to do, Dato' Speaker. Dan of course, soalan sama ada kita hendak memperluaskan skim pembaruan semula, sememangnya dalam Lembaga Perumahan Negeri itu dalam perancangan. Di peringkat ini, yang 5 itu akan bermula. Dan kita akan lihat tak lama lagi. Apabila hasil dia kita lihat, saya percaya semua rakyat Pulau Pinang akan hendak pembaharuan semula di skim-skim perumahan mereka. So, Dato' Speaker, I won't be very long. I think tadi Yang Berhormat Pangkalan Kota, mungkin Pangkalan Kota tiada, tetapi saya telah jawab actually. Kerana saya kata dalam pembaharuan semula, kekangan ataupun cabaran terbesar kita adalah
undang-undang yang tidak membenarkan. Kalau kita ada satu skim perumahan, saya beri contoh, yang mempunyai 100 penduduk. Just a simple example, Dato' Speaker. Dan sekarang di bawah Strata Management Act, Kanun Tanah Negara, beberapa undang-undang yang kita ada, yang kita telah pun lihat, sudah pun lama sekarang. Like I said, sudah 4 menteri saya bincang dengan. Menteri mereka selalu bertukar apa mau buat. So, kita kata bahawasanya sekiranya satu orang tidak setuju, maka pembaharuan semula itu tak boleh berlaku. Kerana itu bangunan adalah satu bangunan berstrata. Dan kita memerlukan pada peringkat ini persetujuan semua. Tetapi di negara lain, mereka ada undang-undang di mana untuk pembaharuan semula, kerana ini bukan rocket science, ini bukan satu perkara baru, sudah pun berlaku, di mana undang-undang mereka telah pun diubah suai supaya kalau mereka dapat persetujuan beberapa peratus, usually majority 70 hingga 80%, Singapura is 70%, Hong Kong I think is about 75%, maka kita boleh teruskan. Yang baki yang tak setuju, kita ambil pengambil balikan. We do acquisition. I mean, this is nothing new. But it is something in the hands of the federal government. Itulah apa yang saya nyatakan, Dato' Speaker. Penting untuk kita teruskan marah ke hadapan dengan agenda pembaharuan semula. Tetapi kita perlu satu pembaharuan semula di peringkat pusat supaya ini boleh dilakukan. Betul atau tidak? Itulah jawapan saya kepada Pangkalan Kota. Thank you very much. Terima kasih atas soalan yang begitu penting itu. Baru-baru ini pada hari Minggu, saya telah pun melancarkan Hari Perancangan Sedunia di peringkat Pulau Pinang. Dan salah satu daripada event kita yang kita ada adalah pelancaran projek-projek pembaharuan semula. Ingin saya nyatakan di sini, apakah pembaharuan semula? Saya hendak just give a clarification. Saya telah nyatakan sudah pun lama, tetapi mungkin perlu diperjelaskan sedikit. Nah, apabila kita buat pembaharuan semula, apa yang berlaku? Setiap pemilik unit akan diberi, pemilik unit 200 ataupun 300 kaki persegi unit tersebut sekarang di Padang Tembak, satu bilik, satu tandas, akan diberikan satu unit percuma 750 kaki persegi, 3 bilik, 2 tandas. Itulah apa yang kita nak buat, dan itu akan dibuat dan sedang dibuat di beberapa tapak yang lain, dan kita akan teruskan dengan usaha itu. Di Padang Tembak, isu dia adalah kerana terlalu besar. Kita perlu lihat dari segi perancangan bagaimana ia boleh berlaku, dan kita akan laksanakannya. Itu komitmen negeri Pulau Pinang. There is no dispute about that. Dengan izin Dato' Speaker, we will continue with urban regeneration. Saya baru balik daripada United Kingdom dan saya lihat satu projek di situ, Dato' Speaker, King's Cross, satu tempat mungkin ramai yang tak mau pergi. 67 ekar, satu tempat yang orang tak mau pergi, sudah jadi satu financial hub di situ dengan pelbagai pembinaan, commercial, residential, industrial, dan kita boleh buat di sini juga di Pulau Pinang. But we have to plan. Perancangannya mesti rapi supaya semua dikawal dan semua diberikan apa mereka perlu. Tetapi untuk rakyat yang menduduk di situ, kita pastikan dan beri komitmen mereka akan diberi satu unit percuma, dan kita ada lebih unit untuk mereka yang menunggu di Senarai. Itu adalah perancangan dan plan kita. If you want to start like that, I can also start like that. You know me, my friend. So, soalan nombor 8. Kita pergi ke soalan. Berkenaan pembangunan dan penyelenggaraan perumahan awam di bahagian Dun, Seberang Jaya, Permatang Pasir dan Penanti setakat September tahun ini. Datuk Speaker, Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah pimpinan Pakatan Harapan telah
sememangnya meletakkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan kita. Sejak 2008 sehingga 2022, for information, sebanyak 308.8 juta telah dibelanjakan bagi kerja-kerja penyelenggaraan di kesemua perumahan awam dan swasta yang layak di negeri Pulau Pinang. Datuk Speaker, jumlah peruntukan bagi tujuan pembangunan dan penyelenggaraan perumahan kawasan Dun, Seberang Jaya, Permatang Pasir dan Penanti adalah daripada jumlah yang saya sebut tadi, 19.57 juta. And if I can just mention secara khusus, we have many projects iaitu melalui Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang. Kita ada di Seberang Jaya, di Jalan Tuna, for information, Yang Muhammad Afif, 2.57 million. Di Permatang Pasir, Ampang Jaja, 12.2 million. And then from MBSP, selain daripada Lembaga Perumahan, kita ada di Permatang Pasir 4.78 juta ringgit. So itulah jawapan saya. Sekiranya ada. Terima kasih kepada rakan saya yang nampak lebih segak sekarang. He lost a lot of weight. Tapi yang penting, soalan yang ditanya tadi, Esok nak jadi pengantin lah. soalan yang ditanya begitu penting. But it's connected just now with URC. But it is connected with this question as well because perumahan. I got two things to say. Saya ada dua perkara dengan izin Datuk Speaker. Now, Taman Siakap sememangnya dalam proses kita merancang. Di bahagian seberang, for information, like I said just now, kita ada satu di sini, iaitu di Bayan Baru, Masuri, yang sudah pun kita RFP-kan for the URC, Datuk Speaker. And di bahagian seberang, kita ada lagi satu yang sedang dalam proses untuk dimuktamadkan, iaitu Kampung Tongkang. Kita ada lagi satu projek. Of course, in seberang, we have your Taman Siakap, which is on the list, and Tenggiri as well. Now, soalan dia adalah begini. Ada dua perkara saya hendak nyatakan yang selalu menjadi satu cabaran kepada kita apabila kita buat proses pembaharuan semula, iaitu kerana kekangan dari segi undang-undang. Dan saya telah pun ada perbincangan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 4 menteri sudah. Saya satu exco jumpa 4 menteri. Itulah masalah kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Yang tukar menteri macam tukar pakaian hari-hari. Tak boleh. Dan kalau kita hendak pastikan projek-projek sebegini rupa jalan, kita perlu tukar kerajaan di pusat. The next thing I want to say, apart from all these URC, pembaruan semula projek yang sedang berjalan, bukan sahaja di seberang tapi juga di pulau, kita juga telah minta daripada kerajaan pusat dari segi penyelenggaraan perumahan, which is your soalan asas dia. Kita masih tunggu daripada mereka 158 kerja, 126.8 juta yang belum kita dapat respon daripada kerajaan pusat yang dahulu. That is what I'm trying to say. Mereka sedang lena, mereka sedang tidur, tak buat kerja. Tetapi kita boleh kalau kita tukar kerajaan di pusat. So, this is my answer very quickly to you. Compared to what they did or they did not do, kita telah belanja, Datuk Speaker, 308 juta ringgit daripada dana-dana kita untuk penyelenggaraan perumahan di negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih rakan saya daripada Pulau Betong atas soalan yang nombor 10. Berkenaan baki bilangan RMM ataupun rumah mampu milik yang belum dibuat serahan di balik pulau, khususnya di kawasan kita di Pulau Betong, termasuk secara khusus dinyatakan K-Park Flat Rimbun. Datuk Speaker, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sememangnya kita committed
dalam agenda penyediaan rumah mampu milik secukupnya pada rakyat Pulau Pinang, di mana sasaran kita adalah 220,000 unit rumah mampu milik pelbagai jenis daripada sewa beli sehingga 270,000 sekarang, setelah kita turunkan harga di bahagian pulau, and then 225,000 sekarang setelah kita juga turunkan harga di bahagian seberang. Daerah Barat Daya, Datuk Speaker, secara amnya dan DUN Pulau Betong telah pun menerima satu projek sewa beli, iaitu K-Park. Dahulu I think was Taman Idaman Prestige, yang mempunyai 612 unit sewa beli, daripada keseluruhan ada 2 blok, 1,175,000 unit keseluruhan unit, Datuk Speaker. So 612 we have decided will go by way of rent to own. Sehingga bulan September 2022, sebanyak 820 unit RMM pelbagai kategori masih belum kita serahkan di daerah Barat Daya, dan khususnya bagi balik pulau dan DUN Pulau Betong, iaitu sebanyak 381 unit yang terdiri daripada 233 unit RMMA, which is low cost, Datuk Speaker, and 148 unit RMMC, which is affordable housing, Datuk Speaker, untuk ditawarkan. But the process is ongoing. Perincian projek dan baki unit adalah seperti berikut, iaitu K-Park or the Idaman Prestige as it was known. RMMA low cost is 232 units. We have one more project, Seri Bayu, Datuk Speaker, 1 unit. And for affordable housing RMMC, we have one project called Quinton with 148 units, which brings us to that 381 unit. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya daripada Politikus. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan ini begitu penting, iaitu berkenaan status projek Gurney Wharf yang sudah pun bermula dan di dalam tahap penyiapan, dan ia adalah satu projek untuk permulaan saya hendak nyatakan bersandarkan visi Pulau Pinang untuk menjadi satu negeri hijau, negeri pintar yang berfokuskan keluarga. Kerana kita ada dalam projek fasa 1, kita ada, saya panggil dia priority 1, keutamaan 1 dan keutamaan 2. Keutamaan 1 adalah satu tempat riadah hijau keseluruhannya yang akan berlaku, dan untuk soalan yang ditanya yang tentang status dia untuk priority 1 itu, Datuk Speaker, that is the first phase, will be ready pada 2023 March, for information, Datuk Speaker. Very important for us to carry on with it, and we are monitoring it very, very seriously, kerana ini adalah satu keutamaan kita untuk rakyat Pulau Pinang dan ia akan berlaku. Dan fasa 2, Datuk Speaker, kita jangka dapat disiapkan pada Oktober 2024. It is going to go concurrently both, but the second phase, which is on the north part of the wharf, will be the second phase, the second priority we call it now, which will be 24, but it will be concurrently. Tapi 2023 saya jemput semua ahli Dewan Undangan Negeri yang masih ada di sini untuk kita pergi jalan-jalan di situ dengan anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Datuk Speaker and rakan saya daripada Politikus. Sememangnya seperti mana saya nyatakan, ada 2 fasa ataupun prioriti keutamaan kita. Yang pertama adalah satu kawasan yang akan disiapkan Mac tahun depan, iaitu satu kawasan hijau. It is going to be a green park with many facilities. The second priority akan ada satu astaka yang baru yang akan kita tempatkan semula semua mereka yang ada sekarang di astaka di Gurney Drive yang kita tahulah. So that will go, Datuk Speaker, across to the new priority 2, which will
happen dalam tahun 24. Now, and for your information, Dr. Speaker, daripada bilangan yang kita ada sekarang di Astaka yang sedang wujud sekarang, kita akan tambah number dia, Dato' Speaker, untuk membolehkan kita juga menempatkan semula mereka yang sedang menjajah di lain tempat di mana kita ada aduan daripada orang tentang penjajah di bahu jalan dan sebagainya. So we are looking into that and we will finalize the numbers as soon as possible. But that is in the plan. So that is no issue. Yang sudah pun wujud, sememangnya kita akan jaga dan pastikan mereka ditempatkan semula kepada satu tempat yang baru, yang lain, lebih baik. Itulah hajat kita untuk kita teruskan dengan projek Gurney Wharf ini. So that's a very good question and let me assure dan beri komitmen sekali lagi daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahawasanya kita selalu prihatin kepada semua nasib penjajah-penjajah kita di negeri Pulau Pinang. Terima kasih.